أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Adik Umi ataupun kita orang panggil Pak Busu dan ayah Umi yang kita orang panggil Tok Wan yang kita orang sayangi telah dimasukkan hospital akibat COVID-19. Pak Busu ada dekat HKL dan Tok Wan berada dekat Hospital Selayang. Dan 15 hari bulan Pak Busu telah menghembuskan nafas yang terakhir dan Tok Wan 24 hari bulan telah menghembuskan nafas yang terakhir akibat COVID-19. Jadi minta semua yang tonton video ini mohon doakan semoga arwah ditempatkan oleh golongan orang yang beriman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatutnya video prolog Daniel, sepatutnya benda yang lain. Sebab Daniel rasa Daniel nak buat comeback dekat dalam YouTube ni dengan konten yang baru. Tapi Daniel kena utamakan benda yang lagi penting dulu lah, untuk menghormati dan untuk Daniel recover balik dari segi dalaman dan luaran Daniel dulu, untuk Daniel post video-video yang Daniel plan setelah sekian lama Daniel fikir. And Daniel nak ceritakan banyak benda dekat dalam video ni, so pastikan korang stay sampai hujung video. Baik, seperti yang Daniel katakan tadi, arwah Pak Busu telah pun pergi pada 15 hari bulan dan Tok Wan telah pun pergi 24 hari bulan. Dan kalau korang tengok video ni, Daniel baru balik daripada petang tadi baru lepas kebumikan arwah Tok Wan. Okey, untuk arwah Pak Busu Daniel tak dapat pergi sebab Daniel waktu tu dekat Penang. Dan alhamdulillah Daniel sempat ataupun Daniel dapat balik jumpa Tok Wan and dapat tengok muka Tok Wan, tapi bukan secara berdepan sebab Tok Wan telah pun masuk dekat dalam hospital sebelum Daniel balik lagi. And perkara tu amat menyedihkan dan agak ralat sebab Daniel tak dapat jumpa dengan Tok Wan buat kali terakhir. Okey, jadi apa yang benda yang Daniel nak buat dekat dalam video ni adalah Daniel nak ceritakan tentang pengorbanan dia, perjalanan dia daripada awal sampai habis, sampai tanam kubur, dan tentang support moral. Baik, arwah Pak Busu Daniel ceritakan kebaikan kedua-dua arwah. Untuk yang salah silah dia, keluarga dia, rasanya tak perlu kot untuk Daniel ceritakan. Okey, arwah Pak Busu ni seorang yang sangat-sangat baik, dia orang seni. Okey, dia orang seni. Dia ada team band yang dia main dan dia jadi drama. Dan Daniel, kepada siapa yang tahu, Daniel merupakan, boleh katakan, orang seni juga. Daniel ada masuk teater dekat Poli dan dia selalu bagi kata-kata semangat dekat Daniel supaya teruskan dalam bidang teater. So dia sangat-sangat menitik beratkan dalam bidang seni ni. Contohnya macam adik Daniel, dia ada main gitar, dia always support. Okay, macam Daniel ada buat dekat Instagram, ada buat cover tentang rap. Dia always support dalam bidang seni. Dia anak yang baik and dia jaga arwah ayah Umi iaitu Tok Wan. Dia jaga Tok Wan dengan sangat baik. And kalau kita nak bercerita pula tentang Tok Wan adalah seorang manusia yang sangat menitik beratkan tentang solat. Dia sangat-sangat baik. Dia tak pernah marah kita orang, sentiasa humble. Okay, sehingga kan kawan-kawan dia, rukun tetangga, sebab dia ada join untuk rukun tetangga dekat kawasan dia, sangat menghormati beliau sebab beliau sangat-sangat humble. And kami rasa raya untuk tahun depan ataupun bila-bila sekalipun takkan sama tanpa beliau. Kehilangan beliau sangat-sangat berat lah. Sangat-sangat berat untuk kita orang sebab kita orang macam mana cakap, kita orang terkejut dengan pemergian yang sangat drastik. 2 minggu lepas daripada arwah Pak Busu meninggal, selepas pada tu 24 hari bulan arwah Tok Wan pula meninggal. Jadi perkara tu sangat berat. Dia sangat sakit lah. Sepanjang 21 tahun dia ni hidup, benda ni yang paling sakit lah. Dia sakit bukan luaran, dia sakit dalaman. Sebab orang yang kita sayang, orang yang selama ni kita tak expect, dia pergi
daripada dunia ni dengan sangat cepat tanpa ada apa-apa isyarat, tak ada apa-apa, sebab kita orang rasa yang Tok Wan akan selamat. Kita orang rasakan Tok Wan akan sembuh. Okey, sama juga macam Pak Busu. Kita orang rasakan Pak Busu dengan Tok Wan akan sembuh. Tapi betul orang kata Allah lebih sayangkan dia, sebab dia, dua orang ni yang saya hormati ni, dia sangat-sangat baik. Kan dia ni akan ceritakan macam mana perjalanan dia untuk dia ni share proses arwah meninggal sehingga tanam kubur. Okey, dia ni tak akan post mana-mana gambar, kecuali mana gambar yang perlu saja dia ni akan post, supaya dia ni nak menjaga aib arwah dan keluarga lah. Okey, jadi dia ni akan ceritakan bahagian part arwah Tok Wan je. Arwah Pak Busu dia ni tak berapa tahu, sebab waktu dia ni dekat Pening. Okey, dia ni akan ceritakan dekat part arwah Tok Wan je. Jadi dia ni akan ceritakan perjalanan proses pengkebumian pesakit COVID-19, supaya korang tahu apa yang berlaku di sebalik takbir orang yang meninggal disebabkan COVID-19. 24 hari bulan, Tok Wan telah menghembuskan nafas yang terakhir. Okey, doktor telah mengesahkan bahawa Tok Wan memang dah kembali ke rahmatullah. Lebih kurang pukul 4 petang, doktor call kakak Umi. Kakak Umi bagi tahu dekat Umi. And perkara tu sangat menyedihkan dan sangat, macam mana nak cakap sangat mengejutkan sebab kita berharap supaya Tok Wan sihat. Okey. And selepas daripada call tu, okey, kita orang masih lagi tak boleh buat apa-apa sebab dia ada SOP ataupun prosedur yang kena ikut. Okey, tapi doktor bagi tahu nanti malam Kang kena ambil barang-barang dia lah. Ambil barang-barang arwah. Baik, jadi lepas daripada maghrib macam tu, Umi dengan ayah pergi dekat Hospital Selayang. Okey, sebab Tok Wan meninggal dekat Hospital Selayang. Barang-barang dia simpan dekat dalam beg kuning. Okey, dekat dalam tu ada kopiah Tok Wan, okey, telefon Tok Wan, plekat dan baju-baju kotor. Dan diorang mengesyorkan supaya buka plastik tu untuk dibasuh ke terpulang. Okey, selepas daripada 10 hari. Okey, betul, diorang dah sanitize. So, ke semua barang dekat dalam tu, beg-beg tu pun diorang dah sanitize. Tetapi doktor lebih mengesyorkan supaya buka beg plastik tu atau sentuh beg plastik tu selepas daripada 10 hari. Jadi malam tu kita orang masih lagi tak boleh buat apa sebab ada SOP ataupun prosedur yang doktor kena uruskan lah. Jadi keesokan harinya Umi pergi dekat forensik, okey, dan daftar arwah, okey, daftar nama arwah, dekat mana arwah tinggal. Dia ni cakap ni adalah berdasarkan daripada pemerhatian Daniel. Kalau ada salah boleh komen dekat bawah. Kalau ada yang dia ni terlepas pandang boleh komen juga dekat bawah. Diberitahu untuk dikebumikan dekat Raudatul Sakinah. So lepas daripada Umi daftar semua, okey, arwah dikafankan, disolatkan dengan sangat cantik, dengan sangat teliti. Terima kasih dekat petugas-petugas Hospital Selayang. Okey, sangat kemas, sangat teliti. Diorang punya kerja, kalau nak katakan ada beberapa artikel yang dia ni baca, ada yang cakap pekerja-pekerja KKM, pekerja-pekerja hospital ni agak lambat buat kerja. Kalau korang ada dekat situ, korang akan tahu macam mana, adakah diorang cepat atau lambat lah. Kalau korang nak tahu, dekat Hospital Selayang saja ada lebih kurang 200 lebih ke 300 mayat yang masih lagi disimpan dekat dalam kabin frozen. Okey, kalau korang tanya sebab apa sampai 300, kemungkinan ada keluarga yang tak ambil lagi, ada yang nak buat postmortem, ada yang masih lagi delay. Delay ni maksudnya macam contohnya keluarga daripada Terengganu ataupun keluarga daripada Sabah Sarawak. Jadi proses tu diorang kena jalan dengan cepat. Alhamdulillah, arwah Pak Busu dan arwah Tok Wan, hari ni diorang meninggal, esok tu diorang dah kebumikan. Itu rezeki diorang lah, alhamdulillah. Dia ni sangat bersyukur dekat situ. Lepas kafankan, diorang disembayangkan. Okey, lepas tu buat pengencaman mayat. Okey, Umi dengan ayah turun buat pengencaman mayat. Adakah ini arwah tersebut dan dah okey apa semua? Okey, tutup balik. Okey, diorang sanitize. So tak nak bagi wabak tu berkembang jauh ataupun pergi ke merata tempat. Selepas tu arwah Tok Wan dibawa dekat dalam van, dan baru dia ni tahu dekat dalam van mayat tersebut boleh dimuatkan sebanyak 2 mayat. Selepas arwah Tok Wan dimasukkan dekat dalam van jenazah tersebut terpaksa bergerak dekat tempat yang lain, iaitu dekat Sungai Buloh. Dia tak pasti dekat Hospital Sungai Buloh ke ataupun ada kawasan lain, sebab diorang kena muatkan untuk 2 mayat. Selepas masukkan dekat dalam van jenazah, kita orang terus pergi dekat Raudatul Sakinah, dan van jenazah tersebut pergi dia ni pun tak pasti dekat mana, dekat Sungai Buloh. Ambil lagi satu arwah dekat sana dan bawa dekat kubur Raudatul Sakinah. Dekat situ korang akan nampak rata-rata setiap 5 minit akan ada sebuah van yang masuk.
satu van. Dia ni boleh katakan macam tu. Dia ni tak pastilah. Okay, dia ni tak pasti dalam van tersebut, sebab dekat Hospital Selayang ada dua jenis van. Ada yang swasta, ada yang kerajaan. Kerajaan iaitu Hospital Selayang lah, dan ada swasta yang akan tolong juga untuk mempercepatkan juga. So dekat dalam swasta ataupun kerajaan yang lain, dia tak pasti ada yang 2 mayat kat dalam tu ataupun ada 1 saja. Okey, tapi yang van Tok Wan, yang arwah Tok Wan ni, ada 2 mayat lah. Okey, terima kasih. Dia ni dekat sini dia nak ucapkan terima kasih dekat anak kakak Umi, iaitu Abang Iman dengan Abang Ashif. Okey, sebab tolong kebumikan arwah dengan pakai PPE daripada pukul 2. Tak silap dia ni tanam tadi lebih kurang pukul 5. Dia macam 5 ke 4.30 macam tu. Dan proses tu berjalan dengan sangat-sangat lancar. Kalau korang nak tahu, arwah Pak Busu juga ditanamkan dekat Rodatul Sakinah. Cara pengkebumian dia tu sangat-sangat cantik dan sangat-sangat teliti. Okey, dekat situ korang boleh nampak macam mana diorang punya kerja dengan diorang punya sanitizer dia sangat-sangat cukup. Kepada ahli keluarga yang meninggal, ahli keluarga boleh tolong dengan bantuan 2 orang ahli keluarga untuk tolong kebumikan lah. Tapi apa yang dia dengar juga berita, 25 hari bulan adalah hari terakhir untuk keluarga tolong kebumikan mayat tersebut. Apa dia ni tak tahu. Alhamdulillah, proses kebumikan arwah Tok Wan sangat-sangat lancar. Apabila arwah telah dimasukkan dekat dalam kubur, lepas tu ada seorang brother lah, saya boleh cakap brother, Dina boleh cakap brother. Dia lalu kat depan kita orang sambil memegang macam macam yang racun yang dekat beg tu, yang dia pakai beg tu, yang tempat sembuh baja tu kan, sembuh racun tu. Okey, dia cakap salam takziah, semua salam takziah. Perkara tu sangat-sangat, macam mana cakap dia sedih dan bangga dengan sedih satu sebab pemergian Tok Wan, dan bangga sebab betapa laju dan cepatnya pekerja kesihatan ni menguruskan jenazah-jenazah. Sebab dia ni boleh nampak betapa penatnya diorang dengan berpeluh-peluh dekat dalam, dengan baju, dengan bertanahnya. Tapi diorang still lagi buat tanpa ada rasa macam lelah ke ataupun penat. Diorang still buat. Okay, lepas daripada tu, kita orang pun beredar daripada kawasan kubur tersebut. Okey, korang kena tahu, kita orang tak boleh dekat sangat dengan kawasan kubur. Diorang dah memang hadkan. Okey, dan kita tak boleh langsung untuk ambil gambar. Itu memang prosedur. Sebab apa? Memang tak tahu. Tapi Alhamdulillah, senang cerita, arwah Pak Busu dikebumikan dengan sangat lancar dan baik. Semoga arwah tenang dekat sana. And Alhamdulillah juga untuk arwah Tok Wan dikebumikan dengan sangat-sangat cantik. Alhamdulillah. Terima kasih juga dekat pekerja-pekerja kesihatan yang tolong tanamkan tadi. Terima kasih banyak-banyak. Semua sedih lah dengan kehilangan Tok Wan. Sebab Tok Wan sangat-sangat humble orang dia. Pak Busu pun sangat-sangat humble orang dia. Nak minta doa daripada korang juga supaya arwah ditempatkan dekat dalam golongan orang yang beriman untuk arwah Pak Busu dan arwah Tok Wan. Juga Daniel nak selitkan ada beberapa poin yang Daniel kurang suka dan kurang minat. Antaranya adalah bila ada seseorang tu sedih ataupun post dekat dalam grup, jangan anggap benda ni adalah satu perkara yang main-main. Contohnya dengan bagi stiker. Ni Daniel cakap secara random dengan bagi stiker ke ataupun buat lawak dengan perkara-perkara macam tu. Perkara tu bagi dia ni dia agak biadab sebab kita kehilangan orang yang kita sayang. Kau main-main dengan perkara tu. Faham tak? Kalau rasa benda tu nak lawak, itu bukan masanya. Kita jangan cakap tentang perkara kematian. Kita cakap tentang perkara-perkara contohnya depresi ataupun senang kata macam anxiety ke atau kemurungan. Perkara-perkara macam tu bukan benda yang boleh buat main. Sepatutnya, contoh dia ni pun ada macam, tak tahu dia ni bukan nak minta simpati tau. Tapi contohnya bila dia ni post dekat status, okey, ataupun story dekat IG untuk minta doa semua, dia ni ceritakan, orang kata luahan rasa hati dia ni agak terasa juga dengan ada certain kawan yang macam mana cakap waktu ni lah yang kita betul-betul jatuh sebab kita kehilangan orang yang kita sayang. Betul lah orang kata, kita boleh tengok kawan ni dari segi kita jatuh dan kita senang. Just tulis salam takziah bro, salam takziah Daniel. Tapi ada kawan yang kita selama ni kita agungkan, dia ni boleh kata, dia ni boleh gunakan perkataan tu lah, kawan yang kita agungkan selama ni, salam takziah apa semua pun tak ada. Macam dia ni cakap tadi lah, kalau seseorang itu
Jangan cakap pasal kematian. Okey, kita cakap tentang kemurungan ataupun orang tu tengah down, mungkin tengah bergaduh dengan family. Orang tu ada masalah, kau kena bagi support tau. Supaya dia ada rasa macam okey, aku kena bangkit. Orang yang ada kat sini sentiasa ada dengan aku. Bila ada certain point, boleh kita bergurau. Certain point boleh kita buat lawak, dan certain point benda tu kita kena ambil serius. Jangan ambil semua perkara tu hanya gurauan. Kita ambilkan iktibar dan ambil pengajaran. Okey, dan dia ni pun tak nak orang yang tengok dekat dalam video ni, orang yang ada yang tak tengok video ni ke, dia ni tak nak korang ada pengalaman yang macam mana keluarga Daniel, saudara mara Daniel rasa benda ni. Minta jauh malaikat simpang 44 lah. Kita tak nak. Dia rasa itu je. Terima kasih dekat siapa yang mendoakan, tak kira lah chat adik Daniel, tak kira lah chat umi dengan ayah Daniel. Okey, yang doakan secara langsung ataupun tidak langsung, yang bagi sokongan moral dekat kita orang. Terima kasih banyak-banyak. Daniel, keluarga dan saudara mara appreciate sangat dengan apa yang korang buat, dan Daniel nak pesan supaya korang jagalah diri baik-baik. Okay, Daniel minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki kalau seandainya apa yang video Daniel cakap kali ini mungkin terguris sesetengah pihak, tapi Daniel cakap berdasarkan pada luahan hati Daniel. Okey, yang buruk, yang seburuk-buruknya datang daripada Daniel, yang sebaik-baiknya datang daripada Allah. InsyaAllah doakan Daniel untuk konten ataupun video yang akan datang, sebab dia ni perlu recover balik dalaman. InsyaAllah maybe minggu depan ataupun 2 minggu lagi ke mungkin esok dia ni akan post video apa yang dia ni nak buat selama ni. Okay, terima kasih sebab korang tonton video ni. Semoga korang dilimpahkan kurnia oleh Allah dan Allah sentiasa jaga korang dan family korang dengan baik-baik saja, InsyaAllah. Jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.